Buang. So, on lagi. Ya, tapi yang ni bercakap ni yang tadi yang kata mak telefon kau ni susah. 관제실에 수정한 CCTV 확인해달라고 했으니까 좀 기다려봐요. 네. Ni invite. No, saya invite. 네, 알겠습니다. 고마워요, 형사님. 내가 봤을 때 그 오토바이 실수 아니고 고의적이었어요. 펀 박사님 납치범 수배 중인 건 알고 있죠? 혹시 모르니까 앞으로도 조심해요. Ni yang baru. 고맙습니다. Yang baru kan? Ni yang baru. Yelah, tapi yang dia cakap ni tadi. Lain. Apa yang baru? Ada tak? Ha. Ni ada tutup lagi, aku dah buka. Kan. Siapa? Nak suruh awak dengar apa awak cakap. Ha. Tengok. Awak cakap lain. 저한테 신변 보호 요청해야겠어요. Ha? Tadi tak ada? Hilang. Susah sangat repot. Ulang-ulang boleh sama. 너무 놀랐더니 Dia kena 뜨거운 거. 우리 뭐 시원한 거. Dia kena buang. Kena 여보세요? 형, 화장실 거쳤어. 들어와 아, 아직 안 고쳤다고? 그래, 그랬겠지. 아, 뭐래. 좋다니까. 일주일이 걸린다고 했는데 일주일이 더 걸린다고? 여보세요? 형, 잘 안 들려? 일주일 걸린다는데 dengar tak Nora? Nora dengar tak? 사를 가. Ha? 그래. Dengar tak? 끊어. 뭐야? 친구야? 뭐야? Dengar tak? 공사가 이렇게 오래 걸린다고? Kat mana? Dengar. 일주일 더 걸린대? Nora dengar tak? 되게 오래 걸리나 보다. Ha? 이게 막 불도 많이 나오고 그래서 오래 걸린다. Kat mana? Dengar tak? Dengar. Komen. Kalau dengar, komen. 하지 말고 빨리 오라고 해. 응? 남자 여자가 붙어 있으면 안 돼. 둘이 붙어 있어봤자 할 수 있는 것도 없어, 엄마. 열흘 오면 안 되잖아. 그러니까 붙어 있으면 안 된다는 거야. 잘못하다 피면 환자가 너무 어째. 헐, 삼촌 유튜브 시작하자마자 검색 같은 거 받았어. 삼촌 벌써 그거 모으겠다. 누가 그래? 형이랑 나 막하래. 형 복직한다고 다리 때려 출근했는데 그 인간은 그 생각 없다. 그 소리 너한테 왜 해? Okey. Dengar. Baru dengar? Ini. Awak dengar. Awak di sini dengar. Ya, tolonglah. Ha. Apa awak cakap ni? Awak dengar lah kali itu. Awak tahu lah nak apa yang saya. Saya nampak lah apa yang awak cakap. Ni kata baru dengar. Okey. Ya, tolonglah. Dia lambat. Kan? Dia lambat. Tapi jangan ulang balik. Dia lambat kan? Dia lambat. Pegang. Pegang. Jadi insyaAllah kita malam ni kita testing. Dia kata dia lambat. Ha? Dia lambat. 고맙습니다. Lambat. 고맙습니다. 고맙습니다. Terima voice. Suara. Dia lambat terima suara lah. 나예요. Malam ni kita testing. 내가 미래씨 응. 직접 갈게요. 취재해주세요. Dia lambat terima suara. Betul tak? 삼촌 여자친구 문제로 나이도 안
Betul tak? 없을 땐 심심해서 어떻게 살았대? Buat live pun tak 근데 terima, tak betul. 제발 할머니한테 얘기해줘야겠다. Buat live pun tak betul. 당분간 우리 둘만 아는 비밀로 하자. 알았어. 삼촌 데뷔 문제 하나 알려줄게. 나 남자친구 생겼어. 진짜? 뭐 하면 된대? 아니 뭐 하는 애기 초중이지. Slow ah. 될까봐? Suara slow ah. 그치? 그렇겠지. Suara slow pula. Dia 항공사 정도는 돼. connection tak betul lah. 통일부 판공사야. 유튜브는 Dia punya connection. 삼촌 아무튼 내일 저 Pakai earphone? 남의 집에서 자꾸 Ya. 선택해주지 말고. 그래 알았어. Dia usah pakai earphone. 빨리. 삼촌도 잘 자. 안녕. Okey, usah pakai earphone. Boleh dengar? Dah pakai earphone tu? Dua ke? Boleh dengar? Kalau dengar komen. Kau dengar tak apa? Oh. Tak dengar? Ha? Dah pakai earphone dah dia? Boleh dengar tak? Ha? Clear? Ha? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengar tak? Awak pun kena pakai earphone. Orang semai pun kena pakai earphone. Betul? Betul? Awak dengar? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengar tak? Awak pun kena pakai earphone. Orang semai pun kena pakai earphone. Okey, clear. Alhamdulillah. Tapi dia mungkin dia lambat sikit lah. Maksudnya Ustaz cakap sekarang dia akan lambat sikit sampai. Betul tak? Dia lambat sikit sampai. Tapi dah Alhamdulillah dapat punca ni. Rupanya kena pakai earphone. Tapi Ustaz tengok apa ni, orang lain boleh tak pakai earphone pun. Ada pakai, tak perasan. Okey. Sekarang ni kita nak buat live. Okey. Kena macam mana? Cuba. Tak boleh. Kita tak boleh nak share benda ni. Sebab apa kita punya live ni ada antara ahli. Tadi dah panggil Haji Idris tu daripada Kelantan. Dia kata dia nak join live. Tapi tak dapat jawab. Dia tak keluar juga. Dia tak keluar. Dia kata dia dah add. Tapi tak dapat. Tak dapat dia punya Facebook tu tak jumpa. Dia tak. Kalau dia dah add mestilah keluar. Tak keluar. Okey. Jadi hari ni kita testing dulu. Kita test. Test kita punya live. Beginilah kita akan buat live. Kita akan buat semua ahli-ahli VIP akan datang sini. Ustaz dah cuba aplikasi semua tak boleh. Dan semua tak dapat. Jadi kita cuma buat live aja lah. Buat live ni cuma. Jadi live ni boleh simpan. Maksudnya kita boleh simpan live ni untuk kita untuk kita rujuk bila kita nak gunakan kan, maksudnya info ilmu tu yang kita nak tu kita boleh rujuk. Clear? Boleh dengar? Clear? Komen sikit. Komen sikit, komen. Komen. Jadi komen kan, jadi komen sikit. Kalau Ustaz cakap tu, kalau Ustaz bagi tu, bagi komentar sikit. Bagi komentar, type. Bagi komen. Jangan kita dengar aja tapi kita dah komen. Jadi kalau kita komen tu, bermana kita ada lah orang dalam tu. Kalau kita tak komen kan, nanti Ustaz cakap seorang. Okey, malam ni Ustaz nak tanya soal jawab aja. Yang lain tak masuk. Nora Ismail. Okey, macam mana bisnes?
Cuba komen. Macam mana bisnes? Bisnes macam mana bisnes? Penerimaan tu lambat lah. Dia tak terus dapat, lambat. Bisnes macam mana bisnes? Cuba komen bisnes. Nora punya bisnes macam mana? Kopi tu. Kopi tu macam mana? Dah berapa jual? Baru sampai. Kopi Nora jual macam mana? Cuba cerita sikit macam mana. Kan Ustaz kata, cuba komen sikit, komen lah. Apa kopi tu dah jual macam mana? Komen. Tak tengah promote. Tak laku lagi. Sebab tak laku tu kena praktis lah. Kata maksudnya dalam jualan ni kena praktis. Ustaz suruh buat grup tu dah buat kan? Dah buat ke belum grup? Grup tu kena buat, penting kan? Grup sendiri tu kena buat. Tak kisahlah grup apa kita buat, mana grup. Tapi grup tu jangan grup bisnes lah. Itu bukan tak laku. Belum lagi. Tapi komen tu tak keluar. Tak keluar sini. Dekat aku tak keluar. Jadi kena maksudnya grup je penting. Stokis grup penting. Grup buat apa grup saya, tapi grup tu jangan buka grup lah. Kena close grup. Kena close group. Dalam Shopee dah buat tapi senyap tu. Tak apa. Dalam Shopee dah buat tak apa, senyap. Pasal first time. Shopee ni pasal kita baru. Kita baru dalam tu. Jadi tak berapa kena. Tapi cuba cek dalam Shopee ada tak online jual kita punya kopi. Tengok charger. Boleh sampai tak? Aduh. Shopee baru lagi. Dan Shopee dia baru lagi. Tinggal charge bateri jap. Masuk tak bateri? Orang tak berani nak cuba. Kenapa orang tak berani? Masuk tu. Kenapa orang tak berani? Bukan barang baru ni, testimoni tu sekarang ni lah kita kena. Dulu diorang tak buat testimoni, mengikut kata kita punya founder, dia cuma jual aja, tapi memang ada kesan tu kan. Kena buat live go Nabi.
dia dulu dia ada banyak feedback bagus, tapi dia tak buat testimoni. Masalahnya dia punya founder tu dia tak buat testimoni kan. Dia tak macam sekarang, dia tak buat testimoni. Sekarang ni kita baru nak buat testimoni. InsyaAllah kita akan usahakan testimoni. Orang-orang yang dah makan tu kita akan jumpa balik. Cara live kita akan buat video. Kita akan buat video ataupun dia punya testimoni kita akan ambil lah kan. Kita pun mungkin akan buat live dekat FB, tapi bukan grup memperkasakan ekonomi Islam. Sebab grup memperkasakan ekonomi Islam ni dia tak ramai orang. Kita akan buat live, insyaAllah Ustaz akan usahakan dalam grup yang ramai ahli dia. Ada 5,000, 6,000 kan. Ustaz akan usahakan. Tapi tengok nanti macam mana cara Ustaz buat. Ustaz akan buat tapi dengan tajuk lain. Tajuk rumah tangga lah. Bila kita ceramah rumah tangga tu, Ustaz akan buat. Dan masalah rumah tangga, isu dia, dan kita akan selitkan produk kan. Jadi produk ni kita tak boleh terus kita nak kenalkan. Dia ambil masa sikit kan. Dari orang tak berapa kenal. Jadi dalam situ kita akan perkenalkan dalam grup. Kita akan pilih grup yang ramai sikit. Hari tu kita pilih grup BMF. Jadi kalau BMF ni Ustaz fikir dia kurang sikit lah. Dia efektif, kita nak grup rumah tangga. Kalau Ustaz ada grup rumah tangga, kalau Ustaz akan usahakan buat live sana. Kita akan cuba. Masa dia belum tentu. Ustaz akan testing. Yang peringkat ni kita test. Live ni pun kita test kan. Kita live ni pun kita test kan. Macam mana kita sekarang ni memang peringkat ini kita punya bisnes produk ni cuma baru maksudnya anak tu baru lahir kan. Anak tu baru lahir, so tak terkenal lagi macam produk lain macam Maggi ke apa. Tapi kita ke taraf tu lah. Banyak proses kita buat. Jadi kita lah frontliner ni, orang pertama ni dalam grup VIP ni. Mereka ni yang akan kita latih supaya kita akan buat benda ni supaya dia boom, terkenal. Inilah kita lah orang mana. Andai kata insyaAllah kalau bila perniagaan ni famous besok, kita lah orang-orang yang menaikkan perniagaan ni. Frontliner, barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk menghidupkan. Jadi Ustaz harap semua dapat kerjasama. Itu sebab kita nak eratkan perhubungan kita antara CEO syarikat dengan ahli-ahli kita. Jadi kita boleh berhubung. Hari-hari kita akan berhubung. Hari-hari kita akan cerita, kita akan nasihati macam mana nak naikkan produk ni kan. Jadi kita tak biarkan macam setengah syarikat dia bagi tapi dia biarkan. Kita tak ada, kita akan train. Lagi langkah pertama untuk mendapatkan 5,000, kita target 5,000 kan. Pendapatan 5,000. Yang Ustaz suruh tu tolong buat. Memang penting apa Ustaz suruh tu tolong buat. Pertama buat grup FB. Grup WhatsApp. Kita handle, kita admin. Tapi jangan sampai kita punya grup tadi tu disabotaj orang lain. Maksudnya orang lain masukkan iklan. Sebaiknya Ustaz ingat grup tu ditutup. Private. Ustaz dah kena dah. Ustaz, kalau kita buka grup tu berduyun-duyun akan masuk iklan. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita masukkan semua orang dah. Kita masuk dalam kita punya grup dan grup tu tutup. Kita namakan apa saja.
Grup bisnes pun tak apa. Cerita kita punya bisnes dan cerita apa kelebihan produk ni dan manfaat dia, macam mana untuk maksudnya untuk kegunaan rumah tangga kan. Okey. Tapi kalau tak tahu macam mana nak buat, insyaAllah Ustaz akan buat satu grup. Jadi tengok macam mana Ustaz buat dalam grup tu, kemudian copy. Tujuan Ustaz buat grup tu, grup yang ni Ustaz akan masukkan orang tu dan tengok macam mana Ustaz buat, kemudian copy. Apa yang Ustaz bagi info-info di situ, copy, tengok, perhatikan dan buat. Ustaz buat contoh. Ustaz akan buat satu grup. Macam mana buat grup promosi tu, Ustaz akan buatkan dalam tu. Ustaz akan masukkan semua. Perhatikan macam mana Ustaz buat. Ustaz akan buat dulu. Dan Ustaz akan masukkan kan, supaya sebagai contoh. Contoh tu penting. Ustaz akan usahakan 100% akan Ustaz bagi komitmen kepada siapa saja yang masuk guru VIP. Ustaz akan bagi 100% komitmen. Jadi jangan kita macam Ustaz kata tadi, kita kena jadi seorang leader kreatif kan. Ustaz bagi idea, buat, follow 100%. Kalau Ustaz kata buat grup kan. Cara buat grup Ustaz dah cerita, masukkan semua. Adik-beradik ke, suami ke, apa, abang, ipar, kelubang semua, ambil kawan-kawan, siapa nombor telefon, masukkan. Masukkan semua dalam tu. Yang kenal ke tak kenal, ya kita utamakan yang kenal dulu kan. Kita utama yang kenal dulu kan. Kemudian dah masuk tu, bila dah masuk dalam grup tu, bila dah masuk semua dalam grup tu, kita cerita apa kita nak cerita. Bila kita nak cerita tu, supaya kita bercerita ni, kita kalau grup tu kita keluarkan gambar kita. Grup tu tak apa. Kalau masuk lepas tu demo pakai keluar tak apa, itu lumrah. Memang lumrah kan. Lumrah dalam grup tu memang lumrah, tak apa. Tapi kalau masuk dia keluar, kita jangan biarkan dia keluar. Yang keluar tu kita pastikan yang keluar tu ada nama dia. Kita save nombor dia dan kita save nama dia. Kalau tak ada nama dia, Ustaz akan buat contoh, Ustaz akan buat nombor. Nombor apa? Macam Ustaz bagi nombor mereka 012 grup kata macam grup rumah tangga RM 01. Siapa dia keluar, kita akan masukkan bagi indeks nombor. Tujuan dia kita belum kenal nama dia. Bila kita akan kontak balik semula yang orang ni, dan kita akan mula macam Ustaz kata, kita pasal dia keluar tu, pasal dia tak kenal kita. Ada orang dia keluar sebab dia tak kenal kan. Jadi kita kena macam kenalkan diri kita. Tanyalah, dia kata biasa Ustaz katanya kenapa keluar grup dia katanya biasalah, kata hang lah, itulah ini. Itu maksudnya itu alasan biasa. Itu alasan biasa. Itu komen biasa. Kemudian Ustaz akan tanya, mulalah kita berkenalan dengan dia kan. Kita berkenal. Yang okey pertama tu kenal kan. Dia keluar tahu pasal dia keluar tu tak apa. Kita akan, kalau boleh, note yang kita keluar tadi tu dalam satu buku. Ustaz akan buat satu left group. Ustaz akan namakan dia left group. Tak apa. Ada juga yang keluar kerana tak minat duduk dalam grup,
and tak minat bisnes. Tu tak apa. Itu biasa. Sebab pertama dia mungkin kita rasa dia tak minat. Sebab apa dia tak minat? Sebab dia tak tahu. Satu benda tu kita tak minat sebab orang tak minat sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu dia akan minat. Kalau dia tahu dia akan minat. Sebab dia tak tahu. Jadi tugas kita lah untuk memberitahu. Macam Islam tu juga. Dulu Islam orang tak suka. Nabi pun hampir dibunuh, diletak kayu unta, kan? Macam-macam Nabi kena dera masa pemula Islam. Bilal pun kena besi panas di padang pasir, kan? Nabi kata tak apa. Tak apa ya. Nabi pernah dibaling batu di Taif, kan? Nabi pernah dibaling batu di Taif. Nabi kata tak apa. Ya Allah, mereka tak tahu. Apa Nabi jawab? Nabi kata mereka tak tahu. Satu masa nanti mereka akan tahu. Sebab Nabi nak beritahu mereka tak tahu. Jadi perniagaan ni, produk ni, sebab apa dia keluar? Sebab dia tak minat, sebab dia tak tahu, kan? Jadi kalau dia tahu, dia akan minat. Jadi tugas kita lah untuk memberitahu, cara kita lah untuk memikat dia supaya cerita keindahan perniagaan ni, cerita keindahan produk ni. Begitulah sahabat-sahabat, dia menceritakan keindahan Islam ni kepada orang kafir, macam mana keindahan Islam, dan bercerita dakwah. Jadi barulah mereka faham dan terima Islam tu. Juga kita ni, orang nak bina kepercayaan tu, nak bawa minat tu, sebab dia tak tahu, kita kena beritahu dia. Dengan cara apa? Kita kontak dia balik, jangan tinggalkan dia. Maksudnya kita bina kepercayaan. Sebab dia tak percaya, orang nak bina kepercayaan orang tu yang susah. Betul. Nak bina kepercayaan orang tu susah sebab dia tak kenal kita. Itu sebab ustaz suruh profil tu ada gambar, dia tak kenal kita. Jadi untuk membina kepercayaan orang tu, mula-mula sekali, kena orang tu percaya dengan kita, kenal kita. Kenal dulu baru orang tu percaya. Macam kita kalau tak kenal, macam banyak juga orang dalam grup-grup kadang tiba-tiba je beritahu ustaz, ni ustaz bisnes ni lah. Kadang-kadang gambar profil pun tak ada. Cara tu dia tak kenal. Jadi kita kena kenal dia dulu. Tanya dia, kalau keluar, kenapa keluar grup, dia akan cerita lah. Lepas tu kita tanya nama siapa. Itu cara dia. Kita tanya nama dia siapa. Sebab perniagaan ni terletak pada kita punya kemahiran. Kadang-kadang kemahiran kita ni lambat. Untuk kalau orang profesional tu macam ustaz ke apa, ustaz pun kadang-kadang hari ni kita cakap, hari ni dia ambil. Kadang-kadang 2-3 hari makan masa. Makan masa. Bukan hari ni kita jual, dia bukan macam goreng pisang. Kita goreng-goreng lepas tu kita jual. Dia perniagaan online ni dia tak macam tu. Online ni dia tak macam tu. Online ni dia satu seni, satu benda yang jangka panjang. Jangka panjang. Dia ada step-step dia. Dia bukan macam kita jual goreng pisang atau nasi campur. Dia tak sama. Jadi pertama kita kena kenal dia dulu. Kalau orang keluar tu, catatkan nama dia dalam satu buku, kita kenalkan dia. Kita berkenal dengan dia. Kita kenal dulu. Catat dulu kalau ustaz catat berapa hari bulan, kita kena kira berapa hari bulan kita call dia.
Bila dah call, Ustaz akan tanda right satu. Ha. Kemudian satu kolom tu call tu Ustaz tulis. Call tu kalau right tu baru satu. Kan? Kadang-kadang sampai 10 baru close, baru dapat order. Faham tak? Nora faham. Kadang-kadang 10 baru kita dapat order. Kan? Dia orang tu dia nak tengok kita siapa dulu. Bila kita kenal baru kita boleh bila kita push, kita cerita pasal ni apa, kita nak tahu apa masalah dia. Dalam rumah tangga. Kita kena target market kita kena tahu. Pertama, target market itu kena tahu. Siapa target market itu? Jangan pergi target kita tak tahu. Dia ni yang keluar tu kadang-kadang orang belum kahwin. Anak dara kau belum kahwin. Memang dah tu. Memang tak boleh down. Kadang kita target market tu kita tak kena. Macam anak panah tu, kalau kita tembak anak panah tu tak kena betul-betul tempat dia. Dia tersasar. Maksud target market kita bukan orang yang betul. Kita bagi orang muda ke budak sekolah kita. Itu sebab kita kena kenal dia dulu. Siapa dia, kita nak tahu biodata dia. Orang ni siapa? Dah kahwin ke? Umur berapa? Dah ada anak berapa? Masa ustaz dulu, ustaz buat insurans takaful, semua tu dia ajar. Anak dia berapa, kita dah tahu. Dia kerja apa, suami kerja apa, semua tu kita tahu biodata dia. Itu kita kena soal sidik dengan dia. Kita boleh berkenalan tu. Jadi orang akan suka bila orang tanya kita. Tanya apa pada kita. Jarang orang tanya. Dia orang suka. Tanya anak berapa, sekarang kerja kat mana. Tujuan kita tanya tu, kita nak korek rahsia. Siapa orang ni? Kan? Kalau kita korek-korek, kita tengok, oh dia ni belum kahwin. Tak boleh lah. Jadi kalau belum kahwin, kita tengok pula dia punya ni umur berapa, apa keperluan dia. Kalau belum kahwin, mana dia nak duit. Dia nak duit. Kalau kita bagi dia produk, dia memang reject lah. Nak buat apa dia produk dia. Jadi kalau orang yang belum kahwin, bermakna dia nak duit. Kita kena tahu. Itu sebab soal sidik tu penting. Kita nak tahu apa keadaan orang tu. Kalau dia dah kahwin ke, dia ada masalah sakit ke, dia masalah, kalau suami dia letih, kalau lelaki dia selalu letih ke apa ke, ada, mesti ada. Sebab apa? Kita ni manusia ada masalah. Semua ada masalah. Jadi masalah manusia tu lah kita kena tahu. Kita ni penyelesai masalah. Betul, kena tahu profil customer tu, kena tahu. Macam doktor dia ada rekod pelanggan. Betul tak? Ataupun lawyer, dia ada rekod pelanggan. Rekod tu, satu pelanggan tu ada satu file. Dia akan tulis rekod. Dia ni siapa. Jadi bila dia nak hubungi pelanggan tadi, pertama dia akan buka file tu. Begitu juga doktor. Dia akan suruh nurse ambil file nama-nama sekian. Dia tengoklah bila datang apa masalah. Betul. Kita kena kreatif, kita kena up to date dalam perniagaan. Sebab apa kita nak perniagaan ni jangka panjang dan kita ada pengalaman. Profesional. Membina kerjaya dalam online ni, dia membina kerjaya profesional. Pengalaman. Bukan kita macam Ustaz kata nanti jual goreng pisang. Kita goreng hari ni orang beli. Dia tak macam ni. Dia berbeza. Itulah ilmu, seni, pengetahuan yang Ustaz nak ajar pada setiap orang. Di samping kita marketkan, itu sebab ilmu tu penting. Ilmu tu penting untuk buat bisnes online. Ilmu ni tidak diajar. Kalau diajar pun 3 hari 3 malam, kosnya beribu. Jadi Ustaz akan ajar
100%. Nak berapa ustaz simpan ilmu ni? Ustaz fikir-fikir kan ustaz ada ilmu, lebih baik ustaz turunkan ilmu ni kepada orang lain, orang yang nak berniaga. Jadi imbalan dia mana apa yang ustaz ajar tu, imbalan dia mana dia pun kena bayar jugalah. Maksudnya belilah kita punya produk, jadi VIP, jadi stokis. Jadi itulah upah dia. Jadi ilmu tadi ustaz share. Jadi orang jadi stokis tu jangan bimbang, dia kadang-kadang lambat. Catat apa yang ustaz tulis ni. Catat ustaz tulis ni dalam buku. Video ni nanti ustaz akan bagi, simpan, buka balik. Simpan, buka balik, catat apa benda tu. Faham tak? Jadi jangan risau kalau orang keluar grup. Cara macam mana? Kita kena ambil nombor telefon dia. Kalau tak ada nama, kita kena selidik siapa orang tu, apa nama dia, dari mana. Tapi kalau kena dengan orang kita macam Kelantan dengan Kelantan, memang senang. Kalau kena orang Kelantan dengan Kelantan, memang senang. Ya, dia akan tolong orang Kelantan. Betul. Orang Kelantan ni dia lain. Dia kalau dengar orang dia akan tolong lah. Jadi itu pun kelebihan. Kita dapatkan orang Kelantan. Banyakkan orang Kelantan. Itu lebih baik. Kan? Banyak orang Kelantan. InsyaAllah orang Kelantan ni akan ditolong orang kita. Ya, faham Jangan risau. Ada masalah, tak apa. Bagi tahu ustaz. Bagi tahu, kita buatlah, kita beritahu. Ustaz akan komen, akan beritahu. Kadang-kadang tu satu benda tu kalau tak jolok, dia tak keluar. Maksudnya ilmu tu kadang-kadang ustaz lupa nak beritahu, kadang-kadang tak teringat. Tapi bila orang tanya, soal jawab, maka ilmu tu akan keluar dengan spontan. Macam tadi ustaz cerita tadi. Pertama apa? Malam ni punya pelajaran, buat grup. Masukkan semua orang. Ada nama ke tak ada nama, masukkan. Daripada mana ambil tu? Daripada grup-grup yang kita buat iklan tadi. Ingat tak? Bila kita share dalam grup lain, kan? Dalam grup lain tu, kita join, kan dia ada senarai ahli di situ kan? Senarai ahli di situ kan? Perhatikan, pertama, orang yang keluar. Orang yang keluar grup. Ambil nombor telefonnya, jangan biar. Kontak dia. Lepas tu masukkan dia dalam grup kita. Ajak dia. Jangan cara yang hikmah. Tanya dia, saya ada buat grup. Kita biasa ustaz akan apa? Ingat tak masa dulu ustaz akan buat jemputan. Saya nak menjemput. Jangan terus beritahu. Ustaz, saya nak buat jemput. Biasanya orang terkejut. Ustaz nak buat jemput. Jemput apa ustaz? Barulah ustaz kata ustaz nak jemput dalam grup ni. Apa grup? Ustaz kata grup contohnya memperkasakan ekonomi Islam. Masuk dalam tu. Dia, lepas tu kita check dia masuk tak? Kalau dia masuk, alhamdulillah. Kita beritahu terima kasih, tanya terima kasih. Itu satu cara dia. Kemudian kalau dia tak masuk, kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia lupa. Kita boleh masukkan dia. Yang penting senarai nama tu banyak. Kemudian kalau orang keluar, jangan risau, jangan bimbang. Orang tu akan kita proses dia, akan kita dekati dia sedikit demi sedikit supaya dia kenal kita. Bila dia kenal kita, baru kita boleh menjual pada dia. Orang biasa beli pada orang yang kita kenal. Apa macam mana orang nak kenal, kita kena semua selidik semua, nama dia apa dia benar, semua kita tahu kerja mana, apa masalah dia, apa dia. Dia kadang-kadang kita ni sebagai konsultan. Ustaz anggap ustaz ni sebagai konsultan. Kita ni adalah konsultan kesihatan. Betul. Kita kena anggap kita ni sebagai konsultan, pakar kesihatan. Jadi bila pakar kesihatan, kita kena banyak knowledge tentang produk. Kita kena
kena kaji, kena selidik, banyak baca, banyak buat research tentang produk. Baru kita jadi pakar. Macam pakar doktor. Jadi kita ni sebagai pakar, kita konsultan, iaitu kita ni menasihati kita punya customer, pelanggan kita tentang masalah dia. Itu kita ni sebagai pakar, memberi khidmat, konsultan, nasihat kepada pelanggan kita. Pelanggan tetap akan ada masalah. Itu macam mentor ustaz kata, kamu kena gali apa masalah. Kita kena cari hot button dia. Kalau kena hot button dia, dia akan meletup, dia akan terus. Jadi untuk dapatkan hot button tu, itu yang ada kena usaha sikit. Hot button. Kadang-kadang kita jumpa hot button tu cepat. Kita tekan dia, memang kena pada dia, dia meletup. Tapi kalau hot button tu kita tak jumpa, hot button tu kita akan usahakan pelanggan akan di sini akan datang. Apa tu hot button? Kalau kita tak jumpa hot button, kita cari-cari, itu buat lambat. Kan? Tapi kalau kita jumpa dia punya hot button tu, kita tekan jumpa 2-3 kali, kita tekan sekali, dia terus meledak, meletup macam bom. Sebab kena pada diri dia, kena pada keinginan dia, kena pada kehidupan dia, baru dia akan terima. Faham tak? Faham? Jadi dia keluar tu sebab dia tak faham, dia tak tahu, dan bermacam-macam lagi. Bukan saja dia keluar macam tu sebab dia tak tahu. Kalau dia keluar, ni juga Nabi kata, ya Allah, mereka ni tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka takkan buat macam ni. Itu pada Nabi. Jadi kita jangan terus anggap mereka ni tak suka, tak. Belum masanya lagi, kerana cepat. Jadi kita kena kenal mereka, kena rajin. Kena dekati pelanggan dengan cara cuba selesaikan masalah mereka. Kita kawan, friend, saudara, kita konsultan. Jadi konsultan yang baik, pakar, dia akan mendekati dia punya patient, pesakit dia. Anggaplah semua masyarakat ni semua sakit dan perlukan kita ada satu benda yang boleh membantu dia dari kesihatan ataupun kewangan. Kalau dia ada masalah kewangan, kita masuk bidang kewangan. Kalau dia ada masalah kesihatan, dia masuk dalam kesihatan. Dia sakit apa? Kalau dia tak sakit pun tak apa, dia untuk jaga badan dia. Tak sakit, orang akan jaga badan dia. Itu masalah. Kita kena target market kena betul. Jadi untuk dapatkan target market kena betul, kita kena buat research tentang pelanggan kita. Jenis orang ni jenis mana? Jenis perlukan duit ke? Atau jenis orang yang nak berubat ke? Ataupun nak jaga kesihatan ke? Jenis mana? Ataupun dia nak tolong mak dia ke? Bapak dia sakit ke? Ada masalah. Itu yang dia kata hot button. Hot button ni kalau kita jumpa, dia akan meletup. Ini kita pakai jual gelembang macam kita jual pasar malam. Boleh lah, mari. Lalu je lah. Itu dia kata ilmu seni dalam online business. Online business ni dia ada strategi dia. Dia ada ilmu dia. Ilmu dia. Inilah ilmu dia. Dan banyak lagi ilmu yang kita akan belajar. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Masalah kewangan atau betul. Kadang masalah kita kena tahu adakah dia tu ada masalah apa. Masalah kewangan. Itu kita kena soal selidik tu, buat kajian. Itu namakan soal selidik. Dalam sekolah kan pun ada soal selidik kan. Apa tujuan soal selidik tu, kita nak tahulah apa orang ni. Kita interview dia dulu. Kita kena buat kajian orang tu. Jadi kita kena tahu orang tu masalah kewangan kau. Ini kita main bantai jual. Kita main jual, kita tak kenal orang tu. Apa kendak pelanggan tu. Apa sebenarnya kendak orang tu. Macam kita juga, kalau kita kendak kita tak kenal, kita pun tak beli juga. Kita anggap bagai dalam diri kita juga. Kalau orang jual tu, apa yang aku nak?
apa orang tu boleh, kalau aku ambil benda ni, apa yang aku boleh dapat? Apa aku boleh dapat? Apa yang orang tu boleh offer yang dapat pada? Kalau si penjual tu tak boleh ceritakan benda ni kepada pelanggan, pada kita, apa yang keistimewaan, apa dia dapat, maka dia tak belilah. Dia akan keluar, dia akan menjauhkan diri, dia tak tahu dia akan beli. Sebab salah kita. Kita lah kena tahu, kena pandai untuk cari hormatan ni apa kehendak pelanggan. Masalah kesihatan ke, masalah enggak promote produk, masalah kesihatan enggak promote, masalah kewangan enggak ajak jadi agent. Betul dropshipping. Itu faham sikit tu dah faham lah tu sikit tu. Dah masuk dalam kepala kita. Kita boleh nampak. Kita boleh nampak penyelesaian dia. Jangan kita rasa orang tu keluar, orang tu tak. Dalam online business tak ada, itu bukan masalah. Bukan masalah. Bukan. Walaupun kita dah terangkan semua A sampai Z, kita dah masih dia tak nak beli pun ada sebab dia, kemungkinan dia, kewangan dia. Jadi kalau dia kewangan dia tak mampu nak beli, jadi macam mana kita nak tolong dia? Boleh? Kita ajak dia buat bisnes. Kita ajak dia buat bisnes. Tak ada modal, kita jadikan dia dropship. Tak susah. Kan? Beritahu dia nama dia Mina ke Timah ke, tak susah. Nak niaga demo, mu tak ada PT, kita ajar macam mana buat PT. Payahlah. PT tak ada. PT tak ada, kita buat. Cara mana? Demo jadi dropship kawan. Tahu lah kawan, kita bagi commission. Telefon ada? Ada. Daripada mu buat telefon lebih. Tak apa benda tengok YouTube dia pagi sampai malam. Tak apa benda, cuba jadikan telefon demo tu. Buat PT, boleh jadikan PT. Kurang-kurangnya dapat lah. Paling kurang ke duit topak lepas pun tak apalah, duit susu anak. Macam tu kita nak tackle pelanggan. Walaupun dia tak ada duit, kurang-kurangnya dia dah kenal kita. Dia tahu bahawasanya kita ni ialah boleh menyelesaikan masalah dia. Kita ni seorang penyelesai masalah. Bukan macam Ustaz kata tadi, yang mula-mula dulu, bukan kita semata-mata duit. Nama itu kita kena betul. Kalau kita kerana duit je, orang tak nak benda, kita jadi giwak, tak ada. Kita ni ialah membantu orang. Cara mana? Cara ni lah, kita bantu dia. Kita bantu dia menyelesaikan masalah. Kita ni penyelesai masalah sebagai wakil rakyat, wakil Allah SWT. Menyelesaikan masalah manusia. Tak besar ke ganjarannya Allah bagi pada kita buat niaga? Itu patut 90% pada rezeki ni ialah berniaga. Berniaga ni kena sabar. Niaga ni kita ni nak menyelesaikan masalah orang. Kita ada barang, nak orang sakit kita boleh tolong. Ni sakit makan ni, nak jaga kesihatan makan, tak ada PT kita boleh. Ni cara dia. Orang tak ada kira, jadi dropship. Kita ajar dia macam mana dropship, macam mana nak post, macam mana nak buat iklan, macam mana, sampai dia pandai. Sampai dia pandai. Macam orang bertani tu, sampai dia pandai. Macam orang tak pandai tangkap ikan, mengail. Dia tak tahu apa, macam mana nak main tangkap ikan, tak tahu. Ajar dia mengail, ajar dia pancing ikan supaya dia dapat banyak ikan. Supaya dia dapat, ajar macam mana beli joran macam mana, panjang banyak, nak pergi mana, sungai mana, sungai mana banyak ikan. Ajar dia sampai dia pandai. Bila dia pandai, dia boleh buat niaga. Dia dapat ajar dia macam mana nak cekkan modal. Simpan sikit-sikit, dropship ni simpan. Akhirnya dapat satu package kan, beli modal, mu simpan modal, buat modal, pas mu pusing-pusing. Kelantan tu dia pusing niaga, buat modal lagi, pusing lagi, buat modal lagi, makan sikit, buat modal. Lama-lama dia besar. Niaga ni walaupun daripada kecil, daripada besar. Itulah sikap kita ni, seorang dalam usahawan dalam online ni. Faham tak? Betul. Inilah kita punya pribadi yang mulia, itu membantu orang. Ini ganjaran Allah SWT, besar ganjaran. Kita berbuat baik,
kita istiqamah berbuat baik, Allah akan buat baik dengan kita. Tetap buat baik. Itu nasihat Ustaz. Buat benda ni sebab inilah benda yang baik. Kita teruskan buat baik. Kita nak buat ni untuk buat baik pada orang. Kita akan baik, Allah akan bantu kita dengan kebaikan. Nah, Allah akan bantu kita sebab apa? Kita buat baik pada orang. Walaupun sikit. Nabi kata walaupun sebesar zarah, Nabi kata kamu buat baik, Allah bagi ganjaran. Kan? Allah bagi ganjaran walaupun atas sebesar zarah. Ini pula kita buat baik pada manusia untuk membantu manusia daripada kesusahan, kita bantu dia. Kita ada sistem, kita ada satu platform untuk membantu manusia. Ini kena masuk dalam kepala otak kita, bukan duit semata-mata. Bila kita buat benda ni, duit akan datang dengan sendirinya. Duit akan ikut kita. Kita buat baik pada orang, untuk bantu orang, duit akan datang. Bukan kita nak jual barang untuk dapatkan duit tak. Duit tak, duit akan lari. Kita kejar duit, duit akan lari. Itu dia katakan, dunia ni macam bayang-bayang. Kamu kejar dia, dia akan lari. Tapi jangan kejar dia. Kita buat baik, duit akan datang. Kita buat baik pada manusia, kalau selesai masalah manusia, duit akan datang. Manusia sekarang ni banyak masalah. Jadi siapa nak selesaikan masalah manusia? Siapa nak selesaikan masalah manusia? Jadilah kita ni seorang yang boleh menyelesaikan masalah manusia. Kita ni penyelesai masalah. Faham tak? Kita berniaga ni untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi kita berniaga untuk selesaikan masalah manusia. Kita akan sabar, istiqamah sampai dia orang yang tak suka jadi suka dan boleh buat berniaga. Itu kehebatan kita. Online ni, orang yang dulu jual dalam online, dalam perniagaan online, jangan main-main. Dia punya tu. Ni kita ikut daripada kitab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tak suka kita senyum. Sifat-sifat. Jadi kita kena buat baik. Faham tak? Buat baik, Allah akan bagi kebaikan pada kita. Kita akan dikenal. Orang akan kenal kita. Siapa-siapa. Jangan malu, jangan sengkan. Jadi ada step-step dia macam kita nak kenal orang. Ada step-step dia. Macam Ustaz kata tadi, kalau kita buat berniaga ni, kita pergi kuning kahwin, kita tengok orang berniaga jam, dia akan tengok syari dia. Dia pakai jam apa, walaupun dia dah pakai jam. Dia pakai jam dah, buat apa nak jual jam kat dia. Dan dia pakai jam. Salah. Orang jam tu, kita kena tengok jam tu ni siapa. Dia akan tengok, oh jam ni murah. Oh jam ni masalah. Jam ni macam-macam. Jam ni jam murah pasal malas. Jam. Kita apa jam lebih baik. Kita cerita lah. Itu cara dia. Jadi faham Jadi kalau kita tak ada pelanggan lari ke apa, itu pelajaran malam ni. Jadi InsyaAllah simpan video ni. Kita akan buat video untuk produk. Jadi siapa tak datang, rugi lah. Malam ni siapa tak datang, tak ada majlis ilmu, rugilah dia. Kita dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Jadi kita nak niaga ni, pertama ilmu. Ilmu mesti ada. Kita akan ada sistem, mesti ada. Produk mesti ada. 3. Ilmu, produk, sistem dan mentor. Mentor ni coach. Coach lah, ustaz akan push. Akan buat pasal. Dia kalau tak pasal tak boleh. Tak ada orang nanti sejuk, tak apa. Ada orang push. Jadi jangan marah kalau ustaz saling telefon nak tanyakan macam mana, sebab apa ustaz nak benda tu menjadi betul-betul kita dapat 5,000. Jadi kalau nak dapat 5,000, kalau cepat buat apa yang ustaz suruh, cepat kan. Lantik dropship cepat, masukkan dropship cepat, banyakkan dropship. Boleh tolong dropship ni, kalau masalah kawan kita boleh tolong masuk dropship, nak tolong kita, salah-salah kita tolong promote. Mu ada telefon kan, ada macam mana aku bagi mu 10%. 10%. Kita ada 50 stokis, 50%. 10% kita bagi dia. Bagi 10%. Besok dia dah pandai-pandai, kita naikkan lagi.
Dia dah modal, kita jadikan dia agent. Boleh kan? Banyakkan dropship. Kita nak habiskan cepat. Kita nak habis 100 botol ni cepat. Kita nak target kurang-kurang 300 botol. Dalam 1 bulan 300 botol boleh habis. Cara dia buat grup, lepas tu buat dropship. Banyakkan dropship. Sampai tu kita jual. Dan kita promote, kita banyakkan dropship. Nanti agent. Sekarang orang nak pakai duit. Banyak orang nak pakai duit. Yang tak ada duit. Banyak orang nak pakai duit. Banyakkan dropship. Dan jadi kalau kita ada dropship, mana kerja kita mudah sikit. Tak ada kita buat kerja seorang-seorang. Kan? Tak ada kita mesti ada grup kita juga. Dalam grup kita ni, daripada dropship lah, dia akan naik besok jadi stokis. Percayalah. Daripada dropship lah, dia akan jadi stokis. Dropship tu adalah grup kita. Bila kita grup kita kena kawal dia, kena train dia, kena senantiasa bersama dia. Apa dia ada masalah, kita akan selesaikan masalah. Encourage dia, bagi dia semangat. Stokis jangan bimbang. Cari lagi. Kalau ada orang nak jadi stokis, InsyaAllah beritahu Ustaz, kita akan didik dia jadi stokis. Okey, untuk tu malam ni kita jumpa lagi. Hari ni hari apa? Kita cuti hari Jumaat. Hari Sabtu Ahad kita cuti. Kita akan bincang lagi perkara ni. Kita akan cek tu Nora Ismail. Ustaz nak cek berapa banyak dah jual, apa masalah dia, beritahu. Itu dah buat stokis ke belum, buat stokis. Lepas tu dah ada stokis, buat grup stokis. Mula-mula buat grup sendiri, masukkan orang. Lepas tu join grup-grup lain untuk formal itu. Okey, insyaAllah sampai jumpa lagi kita akhir pun malam. Kita usdahkan majlis malam ni dengan tasbih kibarah dan surah Al-Asr, insyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.